Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para permisa atau penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali semula di dalam tazkirah zuhur. Baik, insya-Allah kita sambung lagi bab tentang ibadah kurban ya. Baik, seperti yang saya terangkan pada minggu lepas, insya-Allah saya akan berkongsi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayudhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'ah." Bila telah masuk 10 hari bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu hendak berkorban, maka tidaklah boleh disentuhnya rambut dan kulitnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Maka bila antara jemaah yang mungkin dengar hadis ni terpinga-pinga lah, macam mana ni kalau aku buat ibadah korban, bolehkah aku potong kuku ataupun tidak? Baik, maka di sini saya ingin berkongsi dengan para jemaah pendapat Imam Mazhab mengenai perkara tersebut daripada hadis tersebut. Maka jika dilakukan juga seperti motong kuku atau motong rambutnya atau mencukur bulunya, pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik itu makruh hukumnya. Dan pendapat Imam Hanafi pula hal demikian boleh saja, tidak dimakruhkan dan tidak pula disunatkan. Kira neutral lah, kira mubah Maka pendapat Imam Hanbali pula diharamkan. Ini sebagai ilmu pengetahuan saja, mungkin ada di kalangan kami yang bertanya dan berpegang pada pandangan imam mazhab yang lain. Dan maka hukum potong kuku dan rambut bagi orang yang hendak berkorban mulai masuk bulan Zulhijjah hingga selesai pelaksanaan pemotongan haiwan korban adalah makruh. Sedangkan memeliharanya adalah sunnah. Bagi siapa yang kalau dapat lakukan, maka dapat pahala sunat. Kalau tak ada yang tak boleh tahan nak potong kuku atau rambut, maka hukumnya makruh, tak ada apa-apa pun, tak ada berdosa Baik, itu mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Baik, adapun tarikh berkorban iaitu bermula daripada 10 Zulhijjah selepas solat Aidul Adha sampai 13 Zulhijjah iaitu hari tasyrik. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia telah berkata, pernah aku hadir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat hari raya Aidil Adha di tanah lapang. Maka tatkala beliau selesai berkhutbah, beliau turun dari mimbar, ada orang membawa seekor kibas kepadanya lalu disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri. Kemudian beliau bersabda, Bismillahi wallahu akbar, haza anni wa amman lam yudahi an ummati. Ini untukku dan untuk umatku yang tak berkorban. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ayya min tasyrik zabhun. Tiap-tiap hari tasyrik itu waktu berkorban. Diriwayatkan oleh Baihaqi. Menurut pendapat Syafi'i, waktu penyembelihan haiwan kurban adalah sejak terbit matahari pada hari nahar iaitu Aidul Adha dan telah berlalu kadar waktu solat hari raya dan 2 khutbahnya dan setelah imam menyembelih, iaitu daripada kita dari tafsir Ibnu Katsir Maka kesimpulannya Syafi'i berpendapat bahawa boleh disembelih pada hari raya dan pada hari tasyrik setelahnya. Baik, menurut pendapat Hanafi, Maliki dan Hanbali pula, di antara syarat-syarat sahnya menyembelih kurban adalah sesudah imam solat dan berkhutbah. Itu sama jugalah Maka namun menurut Hanafi atau Abu Hanifah berpendapat bahawa bagi orang-orang Badui dan penduduk kampung sudah boleh berkorban sesudah terbit fajar kedua setelah solat subuh kerana mereka tidak dituntut untuk solat Aid. Diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini pun untuk pengetahuan sahaja. Seorang yang sembelih sebelum selesai solat hari raya Aidul Adha, maka penyembelihannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Artinya penyembelihan biasa bukan adalah untuk korban, ibadah korban. Kalau macam sekiranya seseorang itu sembelih sebelum solat hari raya, dia tidak dapat pahala orang yang membuat seperti ibadah korban. Baik, penyembelihan korban adalah sesudah selesai solat Aidul Adha, seperti diriwayatkan oleh Bukhari dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia telah berkata,
Bersabda Rasulullah SAW, sesiapa yang menyembelih sebelum solat, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang menyembelih sesudah solat, maka sungguh-sungguh ia telah menyempurnakan korbannya dan telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Baik, di sini saya ingin berkongsi dalam satu kitab juga, daripada kita anda bertanya, saya menjawab oleh Al-Maulana Syekh Abdul Jufri. Dalam soalan tersebut ada soalan yang bertanya, adakah saya perlu hadir dalam upacara korban sebagai yang berniat untuk berkorban, bagaimana caranya kita menjatuhkan niat sewaktu penyembelihan berkorban, contohnya. Maka dalam keadaan begini dalam wabak ni, maka jawapannya tidak mesti saudara hadir dalam upacara korban saudara itu kalau saudara telah mewakilkan kepada tukang sembelihnya. Maksudnya itu kita tak saudara tu tak mestinya untuk hadir untuk upacara korban tersebut. Dan perwakilan yang diberikan oleh saudara itu membolehkan tukang sembelih berniat atas nama saudara. Kalau macam sebelum wabak ini, mungkin waktu ketika dahulu mungkin ada yang nak contohnya mungkin dalam tahun awal 2000 mungkin ada yang nak sembelih sendiri contohnya, tetapi adalah sunat atau afdal bagi saudara hadir menyaksikan penyembelihan itu. Lebih afdal lagi saudara menyembelihnya sendiri. Itu waktu ketika sebelum itulah tetapi sekarang kita ada undang-undang baru dan ada ahlinya tukang sembelih yang ikuti kursus maka penyembelihan itu dengan sekali saja, maka kambing itu telah disembelih dengan sempurna, insya-Allah. Dan jika saudara tidak mewakilkan kepada sesiapa, wajiblah saudara menyembelihnya sendiri dan berniat ketika melalukan parang atau pisau di leher binatang korban itu. Ini kalau waktu dululah, tapi kalau sekarang kita dah memandangkan keadaan sekarang, sebaiknya menyerahkan kepada wakil yang dilantik untuk melaksanakan urusan dalam mengendalikan perkara yang diharuskan oleh syarak. Baik. Dan ada pertanyaan, jika saya sekeluarga hanya mampu seekor kambing, bolehkah saya niatkan korban ini untuk saya dan keluarga? Maka jawapannya bolehlah, seperti dalam tafsir Ibn Katsir, iaitu Abu Ayyub Al-Ansyari berkata, pada masa Rasulullah SAW seseorang berkorban satu kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Lalu mereka makan dan beri makan hingga manusia berbangga atau senang dengan sembelihan, lalu menjadi seperti yang engkau lihat. Dan begitu juga iaitu Abdullah bin Hisham berkorban dengan satu kambing untuk seluruh anggota keluarganya. Ini banyakkan daripada hadis Rasulullah SAW. Dan dari Jabir bin Abdullah mengisahkan, aku solat Idul Adha bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai, datangkan kepadanya seekor kambing, lalu beliau menyembelihnya. Beliau berkata, Bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Za'anni, ya Allah ini dariku. Wa ana man lam yudhihi min ummati, dan yang belum berkorban dari umatku. Dalam dari petikan hadis dari Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadisnya adalah hadis sahih. Maka di sini bagi mereka yang tak mampu dan ingin buat ibadah korban untuk dirinya dan keluarganya dipersilakan. Tapi bagi yang mampu dan dapat buat satu ekor seorang adalah lebih baik. Dan orang-orang yang sanggup atau mampu untuk berkorban tetapi tidak mau berkorban, dalam kitab Imam Syafi'i menerangkan, maka Nabi sangat marah kepada orang itu hingga beliau pernah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang sudah berkesempatan untuk berkorban tetapi tidak juga dilakukannya, maka janganlah ia dekati tempat solat kami. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Baik. Dan lagi mengenai tentang adakah sah atau tidak korban tersebut, kalau macam contohnya soalannya, ataupun ada orang nak buatkan korban tapi kalau tanpa izinnya, adakah sah ataupun tidak, maka dan tiada sah diperbuat korban bagi orang lain yang hidup melainkan izinnya. Tapi kecuali bapa atau datuk harus membuatkan korban untuk anak dan cucunya daripada harta bapa atau datuk sendiri. Kalau untuk bapa ataupun datuk nak buatkan untuk cucunya, no problem. Tak payah minta izin, maka tapi beritahu saja. Maka ibadah korban itu sah. Baik. Bab mengenai tentang pandangan mazhab Syafi'i, tidak sah diperbuat korban untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali ia berwasiat. Ini bagi orang yang telah meninggal dunia tapi ada wasiat nak buat ibadah korban, maka barulah sah diperbuatkan korbannya.
Bila sudah diperbuat, wajib sedekah ke semua sekali daging kurban itu. Orang yang buatkan tidak boleh makan bagi dirinya atau orang yang dalam tanggungannya, kerana di dalam hukum tiada diluluskan seseorang itu bersifat memberi dan dia juga bersifat menerima. Maksudnya itu kalau orang yang buatkan untuk ahli keluarganya, maka dagingnya itu disedekahkan semua sekali tak mau ambil lah ataupun makan Adapun menurut mazhab Hanbali dan Hanafi, terpulanglah kepada warisnya untuk melakukan amal kebajikan tersebut seperti berkorban untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Daging hewan korban tersebut disedekahkan dan semoga balasan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Maka di sini ada beberapa pendapat lah, mungkin bagi mereka yang nak membuatkan ibadah korban untuk ahli keluarganya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah baik, minggu depan saya akan berkongsi mengenai tentang daging kurban dibagikan kepada 3 bahagian 1/3, 2/3 dan seterusnya. Dan bolehlah simpan, adakah boleh simpan lebih daripada 3 hari, serta fadilat atau keutamaan orang yang berbuat ibadah korban. Baik, saya rasa sampai di sini dahulu saya berkongsi dengan para penonton atau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.